Muslimin, muslimat sekalian, lah ni bulan Sya'ban. Wahai Allah, berkatilah kepada kami hari-hari yang berbaki dalam bulan Sya'ban. Wahai Allah, sempatkanlah kami untuk berada sekali lagi pada bulan Ramadan pada tahun ni. Malam ni macam yang pengurusi sebut tadi, 13 masuk 13, esok malam 14, kemudian malam 15. Dalam Sya'ban ni ada 3 benda yang saya nak sentuh untuk pusingan pertama ni. 20 minit yang pertama tentang 3 perkara yang ada dalam bulan Sya'ban yang diperingatkan oleh penghulu segala nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Pasal apa selalu kita dengar di masjid berdoa, wahai Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab, berkatlah kami dalam bulan Sya'ban, bagilah kami sampai bulan Ramadan. Jawapannya ialah sebab Nabi bila masuk Rejab, bila masuk 1 Rejab, sahabat boleh tengok perubahan ibadah yang Nabi buat dan kebaikan hak Nabi buat. Bila masuk Rejab, Nabi tambah, Nabi gandakan. Kemudian bila masuk Sya'ban, lagi Nabi tambah. Kalau saya dan kita semua malam ni, Rejab kita tak tambah apa-apa ibadat, kita tak tambah apa-apa kebaikan. Masuk Sya'ban kita tak tambah apa-apa ibadat, kita tak tambah apa-apa kebaikan. Ketahuilah bahawa hati kita ghaflah, hati kita dan iman kita lalai dan lemah. Bila masuk Sya'ban, sahabat kata, sepanjang kami hidup dengan Rasulullah, antaranya Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi, sepanjang kami hidup dengan Rasulullah, tak ada bulan yang Nabi puasa sunat lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Saya tak baca dah hadis dia, sekali lagi panjang. Kata para sahabat, bila masuk Rejab, Nabi tambah ibadat, tambah kebaikan. Kemudian bila masuk Sya'ban, kalau kita tengok gear kereta ni, gear kereta Nabi bubuh gear 4. Nabi bubuh gear 4 sehinggakan bila masuk Sya'ban, sahabat kata daripada 11 bulan, tolak Ramadan lah, daripada 11 bulan paling banyak Nabi puasa sunat Sya'ban. Sahabat pun tanya Nabi, selain Sayyidatina Aisyah, ada sahabat lain tanya, ya Rasulullah, kenapa paling banyak puasa sunat dalam bulan Sya'ban? Kenapa? Nabi pun jawab, kerana bulan Sya'ban adalah bulan tahunan yang Allah angkat amalan kita secara tahunan untuk disimpan di atas, untuk disimpan. Tiap-tiap hari ada 2 kali amalan kita dikemaskini, kemudian disimpan tiap-tiap hari. Contohlah saya sebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ibadat tu, maka ibadat itu disimpan. Sehari 2 kali Allah Ta'ala kemaskini, malaikat kemaskini, simpan. Yang pertama subuh, yang kedua asar. Ni pun saya tak baca hadis dia, lagi baca lagi panjang. Dah Datuk Rizaman bagi saya. Okey. Jadi sehari 2 kali. Ni semua ni peringatan untuk saya dan kita semua. Kemudian tiap-tiap minggu pula malaikat kemaskini lagi amalan kita, bawa naik seminggu sekali punya, yang mingguan punya dia panggil pengangkatan amalan mingguan, iaitulah pada hari Khamis.
Sebab tu Nabi puasa hari Khamis. Mingguan Isnin dengan Khamis, kemudian bulanan. Kemudian bulanan, kemudian tahunan punya, iaitulah pada bulan Sya'ban. Allah Ta'ala buat naik bulan Sya'ban. Maka Nabi pun kata, aku suka sekiranya ketika amalan aku diangkat, dalam keadaan malaikat tulis dia sedang berpuasa. Subhanallah. Ada dua ibadat yang boleh bagi syafaat kepada satu orang di padang mahsyar. Nabi sebut as-sawmu wa qira'atul Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Saya baca juga, ambil berkat hadis Nabi. Nabi kata, ingat ada dua amalan, bila saya dan kita semua berdiri di depan Allah, dipanggil seorang-seorang untuk berdiri, dibentangkan amalan kita di mahsyar, ada dua amalan sahaja yang berani berucap dan berkata-kata di hadapan Allah untuk membela Tuhan dia di padang mahsyar. Yang pertama as-siyam, puasa. Nombor dua qiraatul Quran, bacaan Quran. Dua ni je boleh bercakap. Malaikat diam, para rasul diam di padang mahsyar. Sedekah kita diam, haji kita diam. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, dua yang akan berucap dan bercakap di padang mahsyar, as-siyam wa qiraatul Quran, puasa dan membaca Quran. Subhanallah. Ulun tuan-tuan, hari ni kalau pi umrah, ramai orang boleh pi umrah. Kalau sedekah sehari RM1, sehari RM5, sehari RM10, ramai orang sedekah. Tapi puasa, puasa dia jadi jarang lah. Dia jadi lagi sikit orang yang mampu dan nak berpuasa pada hari ni. Kita buat hari puasa di sekolah pun, hari berpuasa, semua staf puasa, keluar pergi makan juga. Walaupun kita buat kantin tutup. Subhanallah. Start kereta pergi cari juga makanan. Walaupun kita isytihar dah, minggu ni kita isytihar pakat puasa sunat, buat keluar iklan, keluar juga hak mutu hak. Puasa sebab dia nak kena tahan satu nafsu, nafsu makan dan nafsu minum yang paling meraja pada zaman ini. Subhanallah. Jadi dua ni dia boleh bagi syafaat. Taklah sampai saya nak ajak tuan-tuan dan diri saya ni bukan sampai nak puasa macam puasa yang terbaik di dalam alam ni, iaitulah yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Nombor satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Rasulullah yang paling banyak. Nombor satu lah. Nombor dua yang sering dijadikan peribahasa dan ia adalah kisah benar, iaitulah puasa Nabi apa? Cuba jawab tak? Ni pelajar ramai ni. Puasa Nabi apa? Siapa jawab boleh balik awal. Puasa Nabi Daud. Afdalus siyam saumu Daud. Puasa Nabi Daud sebab apa? Sebab Nabi Daud dalam hidup dia puasa sehari, dia berbuka sehari. Dia puasa sehari, dia buka sehari. Contoh, Ahad dia puasa, Isnin dia buka, Selasa dia puasa, Rabu dia buka, Khamis dia puasa, Jumaat dia berbuka. Dia tak puasa lah maksudnya. Maksud berbuka tu dia tak puasa sehari. Dia puasa sehari, dia tak berpuasa sehari. Setahun ada 360 hari. Maka setahun dia berpuasa 180 hari. Subhanallah. Puasa terbaik di atas muka bumi Allah. Daripada ayah yang baik, lahir keturunan yang baik, anak-anak yang baik. Iman tak boleh waris, tetapi daripada seorang ayah yang beriman, dia didik anak dia untuk juga beriman dan takut kepada Allah. Lahir Sulaiman alaihissalam. Daripada Nabi Daud alaihissalam lahir Sulaiman alaihissalam. Jadi kita ni dalam bulan Sya'ban, bulan
yang paling banyak Nabi puasa sunat. Lagi 2 hari, siapa yang tak puasa Syaban lepas 15 dia tak boleh puasa sunat. Ni malam ni 13, esok 14, lusa 15, Sabtu, Ahad, Isnin lah. Siapa yang tak pernah puasa sunat sepanjang Syaban, tak ada, langsung kosong, maka bermula 15 Syaban dia tak boleh puasa sunat dah. No? Dia kena ada puasa sebelum 15 walaupun sehari. Tuan-tuan sekalian, start, no? Kena mula. Sebab apa kena mula? Sebab Nabi nak bagi tahu kepada kita semua, bulan hak nak mai ni, Ramadan ni, ada orang malam ni yang duduk dalam dewan ni, umur berapa pun orang tu, jangan berasa dia muda, jangan berasa dia 17, jangan berasa dia baru 24, jangan berasa dia 32, jangan berasa dia 46. Sebab di akhir zaman, dekat dengan kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala banyak ambil nyawa secara mengejut. Mautul faja'ah Nabi sebut, di antara tanda kecil kiamat ialah mati secara mengejut. Hampir tiap-tiap bulan kita boleh tengok dalam YouTube orang yang rakam kematian dia. Subhanallah. Hak terbaru ni penyanyi antarabangsa, hak dia pandu dengan isteri dia tu, detik-detik nak meninggal, beberapa saat sebelum meninggal, rakam duk menyanyi apa semua atas kereta. Lalu satu kereta api ke apa tak, langgar, dua-dua mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka malam ni, dalam dewan ni, malam ini kita masih bernafas. Rupanya Ramadan 1442 adalah Ramadan yang paling akhir dalam hidup dia. Dia tak tahu dan dia sedang mendengar perkataan ini. Rugilah, rugi. Maka persiapan hak nak sambut Ramadan tu mesti mula daripada Rejab, seperti mana salafus salih mula. Depa mula daripada Rejab. Jangan satu Ramadan baru lap Quran, berabuk. Jangan satu Ramadan baru duk pergi cadang, duk cari tang mana rumah anak yatim, tang mana ada tahfiz, tang mana ada masjid buat buka puasa, baru duk pergi mengendak cari. Sedang-sedang 15 Ramadan, sedang-sedang 21 Ramadan, tak dan juga. Maka dia heran bila menghadap Allah Azza wa Jal di padang mahsyar esok, bila bawa buku amalan, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bila panggil nama dia, wahai Muhammad, mai di ke depan, buka buku amalan kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, cukuplah kamu sendiri yang menjadi saksi kepada apa yang kamu buat. Aku tak payah panggil saksi lain. Dia buka buku, Tuhan suruh baca, Iqra' kitabak, baca. Dia pun tengok, Nabi kata dia tengok buku amalan dia, sejauh mata memandang buku amalan semua orang. Yang malam ni dalam dewan ni, buku amalan saya dan kita semua sedang dibuka dan sedang ditulis oleh Raqibun Atid. Sampai saat saya sedang bercakap ini, sesiapa yang niat keluar daripada rumah dia tadi untuk menuntut ilmu, Nabi kata ditulis oleh para malaikat bahawa dia sedang mendapat pahala syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Siapa yang keluar daripada rumah dia untuk menuntut ilmu, malaikat tulis pahala fi sabilillah, berjuang fi sabilillah. Sekarang ni insya-Allah kena ikhlas. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita baca buku amalan kita. Kita tengok hari Ahad kita buat apa, kita perhati hari Isnin kita buat apa, tahun 2020, hari Selasa kita buat apa, tiap-tiap minit. Orang lain semua pekat tunggu, hak lain tunggu tengok. Duduk kau ustaz, diri.
Ni duduk pun duk cemui dah ni. Berdiri. Hak panggil seorang je yang dipanggil, seorang saja. Dia pun tengok buku amalan dia. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, wahai Allah, buku apa ni yang tulis daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Dia teringat pada tarikh sekian-sekian, pada jam sekian-sekian, pada hari sekian-sekian. Dia minum air, dia sebut bismillah. Dia tengok dalam buku tu ada tulis, Allah Ta'ala tulis bismillah, lalu diberikan pahala kepada dia sekian-sekian. Dia tengok pada malam sekian, pada hari sekian, pada tarikh sekian, pada minit sekian, Allah Ta'ala tulis. Dia masuk dalam sebuah tempat dalam keadaan dia riak dan bongkak. Tuhan tulis hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lepas tu dia tengok puasa dia. Ini cerita puasa. Dia tengok puasa dia. Tiap-tiap orang akan ingat berapa kali dulu Allah bagi peluang untuk dia puasa Ramadan. Malam ni semua pakat kira. Saya umur pula. Sebut pilah tak laku tak apa dah ni. No, saya 38. Bukan perasan tak ada perasan apa tuan-tuan. Nak buat contoh, silap disebut pula. 38. Berapa kali puasa? Kalau puasa start umur 7, zaman dulu biasalah, mak ayah zaman dulu kan, umur 7 wajib dah puasa penuh tuan. Lah umur 10 sekerat hari. Umur 11, pukul 12 dia bagi makan dah. Subhanallah, pelik mak ayah hari ni. Panggil baby lepas tu umur 11. Geli-geleman. Tua dah. Ni bukan contoh tau ni, kita pergi rumah orang panggil baby, saya tengok lah umur berapa belah dah ni. Minta maaf ya. Kemudian umur 30 berapa, lepas tu kita akan ingat berapa kali kita puasa. No? Lepas meninggal, masuk alam barzah, kemudian Allah bangkit balik lepas tiupan sangkakala, pakat pergi berjalan menuju ke mahsyar. Kalau tuan-tuan nak tahu mahsyar tu macam mana, mahsyar tu apa, keadaan kita macam mana, macam yang tuan-tuan duduk malam ni. Kita akan berdiri di mahsyar dengan berat yang sama, tubuh badan yang sama, warna kulit yang sama, mata yang sama, nama yang sama. Tuan-tuan jangan bayang duduk di alam. Pijak kaki yang sama berjalan di atas tanah yang sama. Dari segi otak Ustaz, otak yang macam mana tuan-tuan ingat pada malam ni nama kawan kita, nama ayah kita, nama kad pengenalan kita, nama telefon kita. Yang itulah tuan-tuan akan ingat benda yang sama. Bila tuan-tuan tengok buku, tuan-tuan akan ingat berapa kali Allah bagi ruang untuk puasa Ramadan dan berapa Ramadan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Bila kita tengok, kita ingat dulu meninggal muda, 34 meninggal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan puasa 20 kali, kita ingat dan puasa 20 kali. Tapi bila tengok dalam buku amalan, ada 12 aja. Ada 12 aja. 12 kali aja yang Tuhan tulis. Yang lain tu Allah Ta'ala tulis hujung tu haba'an manthura, debu yang berterbangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak boleh ulang dah tuan-tuan. Waktu tu tak boleh ulang dah. Tak boleh repeat, tak boleh qada. Nak ulang, nak taubat, nak qada malam ni selama mana tuan-tuan dan saya masih bernafas. Ketika kita tengok Allah tulis debu yang berterbangan, waktu tu kita nak menyesal. Ada orang bukan puasa dia saja yang debu berterbangan. Dia tengok solat dia. Dia ingat 45 tahun dia solat, tetapi solat dia tidak diterima dan tidak diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebab apa? Hak tu ada banyak sebab.
pemusnah amalan puasa yang paling kuat sekali yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni Nabi sebut apa? Nabi sebut Allah tak teringin, kalau bahasa kami lah, bahasa kami Allah tak kelapak dengan puasa hang. Dia ni habis level tu. Bahasa Arab dia apa dia? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tapi dia tak boleh jaga mulut dia, puasa tapi duk membawang, puasa tapi duk mengumpat orang, puasa masih sebarkan aib orang, puasa masih fitnah orang, puasa masih menipu orang itu dan orang ini, Nabi kata Allah tak perlu dengan puasa kamu. Kerana dosa-dosa mulut itu boleh membaham dan membenamkan keseluruhan pahala puasa yang maha besar. Dia sebab pahala puasa ni tuan-tuan, dia pahala puasa ni sampai Allah Ta'ala sebut, amalan lain Tuhan sebut, siapa buat haji yang mabrur dia dapat sekian-sekian. Siapa yang sedekah RM1 dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan bayar sekian-sekian di dunia sebelum akhirat. Siapa yang buat ni, Allah Ta'ala akan bayar sekian-sekian. Mai hadis, illa saum, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Ni hak malam ni kita nak sebut kelebihan puasa. Kalau semayang dia ada angkat takbir, kita ada rokong, ada apa, orang boleh tengok perbuatan semayang. Pasal apa bila tang puasa Allah sebut fa illa saum fa innahu li, kecuali puasa aku akan menyebutkan dan mengisytiharkan pahala dan anugerah puasa nanti. Aku marah siakan dia sebab besar pahala puasa. Sehingga Allah menuturkan puasa itu di mahsyar, dia dan Al-Quran. Sebab dia, kalau kita semayang, dia ada tindakan rokok apa semua, orang boleh tengok semayang ke tak semayang, nampak. Buat keluar zakat sama, kita buat keluar zakat, kita ambil duit buat keluar zakat, orang boleh tengok. Walaupun transfer, orang boleh tahu zakat ni mai pada kawan ni apa semua, ada orang nampak. Haji orang nampak, kita tawaf ifadah, kemudian kita sa'i, kita pergi melontak jamrah, orang nampak perbuatan tu. Tapi kalau puasa, saya duduk macam ni, kalau saya kata lah ni saya puasa. Memang lah ni tak makan, tapi kalau masuk duduk sorang-sorang, dia kena 2 botol dah ayam. Dia kena 2 botol dah ayam, tapi bila dia duduk depan orang ramai, dia duduk buat warak, dia kata saya puasa hari ni. Siapa nak kata dia tak puasa? Maka Allah Ta'ala kata seseorang itu ketika mana dia berpuasa dengan betul, dia berpuasa kerana aku, dia meninggalkan syahwat dan makan minumnya kerana aku. Sebab itu aku bagi kepada dia. Sebab itu aku rahsiakan pahala puasa ini kepada dia. Dan aku khususkan satu pintu di syurga. Pintu itu bernama Rayyan. Pintu itu tidak boleh dimasuki kecuali mereka-mereka yang rajin berpuasa. Tuan-tuan tahu siapa yang paling rajin puasa dalam alam ni? Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nombor 1. Di kalangan umat Nabi Muhammad yang paling rajin berpuasa, nombor 2. Nama sahabat ni jarang disebut, tapi siapa selalu mengaji sirah dia akan dengar. Sahabat tu ialah Sayyiduna Abdullah ibn Rawahah, kana sawwama. Abdullah bin Rawahah satu orang yang rajin puasa. Sampai tahap apa dia? Tuan-tuan, saya dulu belajar di Syria, walillahil hamd. Allah Ta'ala bawa saya pergi mengaji di Syria, alhamdulillah. Kemudian bila mai musim panas, dia panggil summer ataupun faslus saif. Mai musim panas ni tuan-tuan, Datuk, 3 bulan akan cuti. Start daripada pasti sampai universiti, semua cuti musim panas. Pasal apa cuti? Pasal panas terlampau, tak duduk dalam kelas tak boleh. Bila panas ni, tuan-tuan tengok jalan kosong.
Kereta nak lalu setengah pekan, bandaraya dia pun kereta nak lalu setengah jam sekali, sebiji, 2 biji, panas. Mencecah 50 darjah Celsius, 40, 50. Dia panas, maka cuti. Bila panas ni tuan-tuan, alhamdulillah Ramadan mai tiap-tiap tahun musim sejuk. Waktu saya puasa dulu di sana, kira buka puasa, belahak tu, belahak bolehkah? Senawa, senawa pula. Belahak tuan-tuan, belahak tu senawa. Di sana bila puasa musim sejuk, bila belahak tu sendawa, dekat nak maghrib tapi duk berasa kenyang lagi, sahur tadi ni, makan sahur tak berasa sangat. Nasib baik tak kena, alhamdulillah 7 tahun 7 kali berpuasa Ramadan di Syria, tak kena puasa dalam musim panas. Kata Abdullah bin Rawahah, tengok dia cerita, di dalam satu peperangan, subhanallah, ataupun di dalam satu musafir pada musim panas, Nabi pernah bermusafir pada musim panas bersama dengan para sahabat. Kata Abdullah bin Rawahah, seluruh tentera tidak berpuasa di kalangan sahabat kecuali 2 orang saja, ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nabi tak boleh challenge. Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Tak boleh challenge. Musim panas ni tuan-tuan duduk dalam rumah pun tak boleh puasa kat sana. Punya panas dia. Nak puasa musim tu nak pergi berjalan lagi ya. Nabi dengan sahabat bersama dengan kumpulan yang ramai waktu tu bermusafir, bukan naik Velfire, bukan naik AirAsia. Paling mewah pun waktu tu unta, paling mewah. Kuda pun mewah juga, tapi unta ni dia boleh duduk dalam haudaj. Haudaj tu kemah kecil atas unta tu. Unta mewah lah tu. Entahlah. Dia punya panas dia. Maka kata Abdullah bin Rawahah, ketika itu tidak ada seorang sahabat termasuk Abu Bakar ibn Abi Quhafah tidak berpuasa pada hari itu. Punya panas, 2 orang saja. Kata Abdullah bin Rawahah, aku melihat bila bersembang tanya nak buka puasa apa semua, baru tahu waktu itu yang berpuasa aku dengan Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun ni 1442. Ni tahun ni perasan Kedah ni 1442 Hijrah. Kalau saya tanya soalan kat tuan-tuan semua, berapa kali dah umat Nabi Muhammad berpuasa? Siapa jawab betul ambil hadiah kat Datuk lagi. Tak ambil kat saya. Saya tak ada hadiah apa. Umat Islam, umat Nabi Muhammad sudah berpuasa 1441 kali. Ambil daripada mana maklumat tu? Ambil daripada ayat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu puasa. Ayat tu turun tahun 2 Hijrah. Maka umat Nabi Muhammad dan Rasulullah mula berpuasa pada tahun 2 Hijrah. Malam ni berapa Hijrah? 1442 Hijrah. Tahun 2 Hijrah start puasa sampai malam ni. Tahun ni tuan-tuan akan masuk insya-Allah umat Nabi Muhammad berpuasa ke tahun 1441 kali. Soalan kedua, berapa kali Nabi berpuasa Ramadan? Ni puasa Ramadan pula. Nabi SAW, kekasih kita semua, alaihi salatu wassalam, berapa kali Nabi sempat puasa Ramadan? Tadi saya suruh tuan-tuan kira diri masing-masing. Sampai malam ni berapa kali dah Ramadan? Semua dah ada jawapan. Rasulullah sempat berapa kali puasa Ramadan? Sebab Nabi hidup di Mekah 53 tahun, Ramadan belum difardukan. Ingatlah ni sirah. 53 tahun Nabi duduk di Mekah, Ramadan belum difardukan. Maksudnya tak ada puasa Ramadan. Tak ada puasa Ramadan.
Kemudian Nabi hijrah pergi Madinah, tahun pertama tak ada Ramadan lagi, masuk tahun kedua baru ada Ramadan. Tahun kedua baru ada Ramadan. Tengok saya kira 2 hijrah, 3, 4, 5, 6, 7 hijrah, 8, 9, 10 hijrah. 11 Nabi wafat. 11 hijrah. Maksudnya Nabi berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa dengan Ramadan sebanyak 9 kali. Kita berapa kali? Kita banyak dah Allah bagi. Subhanallah. Saya nak abang yang tu je untuk diri saya dan kita semua. Allah bagi banyak kali dah puasa Ramadan. 18 kali dah puasa Ramadan, 24 kali dah puasa Ramadan, 36 kali dah puasa Ramadan. Pasal apa tak pernah dapat Lailatul Qadar? Tak pernah dapat Lailatul Qadar. Kena termenung tuan-tuan, kena termenung, kena renung. Kalau tak dapat juga tahun ni, kemudian Allah ambil nyawa kita. Lailatul Qadar ini adalah satu malam kesemua Nabi tak pernah dapat seumur hidup mereka dalam alam ni. Ni berani saya cakap macam tu. Saya berani cakap kerana Lailatul Qadar hanya diberikan kepada Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu ada 124,000 orang Nabi dalam satu hadis. Kita ingat 25 tu Rasul yang disebut di dalam Al-Quran, 25 orang. 124,000 orang Nabi tuan-tuan, tak ada siapa yang diberikan malam Lailatul Qadar. Umat Nabi Muhammad je yang diberikan malam Lailatul Qadar. Sesiapa yang beribadah pada malam itu digandakan sehingga 1000 bulan. Subhanallah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih mulia dan lebih berharga daripada 1000 bulan. Ini pesta ibadah yang disediakan oleh Allah dalam Ramadan hak nak mai ni. Kena rancang, kena susun. Kena ada target. Seperti mana kita dah bincang warna baju raya untuk tahun ni. Pasal apa tak pernah bincang dan tak pernah ada dalam list kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ni. Sebab hati kita terlalu kejar dunia dan tinggalkan akhirat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah. Rugi kita, salah kita. Lailatul Qadar ni tak tunggu jadi orang kaya untuk dapatkan Lailatul Qadar. Kita orang apa pun, berapa pun gaji kita, insya-Allah kita boleh dapat Lailatul Qadar. Kena minta. Nombor dua, amalan-amalan lalu ni kita dah, malam ni umur 54, malam ni umur 46, malam ni umur 27. Amalan-amalan hak lalu kena minta dengan Allah sementara duk hidup ni. Wahai Allah, semua ibadat yang aku buat selama ni terimalah wahai Allah. Boleh ke minta? Boleh. Kerana ketika mana Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam selesai meletakkan batu Kaabah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika mana dua beranak yang mulia ini, dua-dua Rasul, selesai meletakkan bata terakhir membina Kaabah, Rabbana taqabbal minna. Dua-dua orang ni tak dah tangan. Dua-dua Rasul ini menadah tangan ke langit mohon, wahai Allah, terimalah amal ibadah yang kami buat membina Kaabah ini. Sedangkan mereka adalah Rasul. Takkan Nabi nak kena minta kot. Takkan Rasul nak buat ibadah tak ikhlas. Tetapi para Rasul ini mengajarkan kepada saya dan kita semua, tiap-tiap ibadah yang kita buat untuk diterima oleh Allah adalah dengan rahmat Allah, bukan kerana siapa kamu. Sebab siapa kamu? Nabi Muhammad pun kata, aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jangan berasa selesa sedekah duit kat orang, jangan berasa selesa baca Quran banyak, jangan berasa terlalu selesa boleh solat malam banyak. Ada satu step lagi, iaitu apakah Allah menerima amalan itu. Tiap-tiap amalan akan diangkat secara tahunan, diangkat secara bulanan, diangkat secara mingguan, diangkat secara mingguan, diangkat secara harian. Nabi kata ada amalan diangkat sampai ke langit pertama, dia hilang. Hilang macam tu je, tidak dapat disimpan. Bahkan ada amalan, bila orang tu habis bersedekah, amalan tu naik, dia akan diangkat, amalan akan diangkat. Tak sampai tiga jengkal, Nabi kata, tak sampai 3 jengkal, hilang amalan tadi. Maksudnya semua amalan yang kita buat yang ikhlas akan naik dan menembusi sehingga langit yang ke-7. Malaikat-malaikat akan melihat bahkan amalan-amalan yang diangkat. Ketika mana Yunus alaihi salam beribadah dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kat mana dia sebut zikir ni? Nabi Yunus sebut zikir ni di dalam perut ikan, tak kepelik. Beribadat di dalam perut ikan, satu. Beribadat di dalam lautan, bukan atas kapal tuan-tuan. Atas kapal tak pelik, hari ni berlambak atas kapal. Bila Nabi Yunus tak berhenti-berhenti memuji dan merayu kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, amalan Nabi Yunus naik seperti biasa, mencanak menembusi langit-langit, sehingga malaikat-malaikat berkata, ya Allah, sautun ma'ruf min makanin gharib. Wahai Tuhan, suara ini sangat terkenal, tetapi kenapa kali ini dia datang daripada satu tempat yang cukup pelik? Pasal apa? Kenapa tak pelik? Datang daripada di dalam perut ikan, di tengah dasar lautan, di dalam kegelapan malam, gelap di atas gelap, di atas gelap. Malaikat kata, pelik sungguh ibadah ini wahai Allah. Allah Ta'ala pun sebut, wahai para malaikat, ibadat itu adalah daripada Yunus alaihi salam. Yang terakhir untuk malam ni, last lah. Man fattara sa'iman, siapa yang bagi makan orang buka puasa, kana lahu mislu ajri shaim, dia dapat seperti pahala satu orang berbuka puasa. Pahala berpuasa tadi saya cerita kat tuan-tuan, Allah Ta'ala rahsia sebab dia terlalu besar. Siapa bagi jamu makan satu orang buka puasa, dia dapat pahala macam satu orang tu puasa. Bukan ambil pahala kawan tu, tak, dia dapat pahala lain pula. Macam inilah, siapa puasa ikhlas, Allah Ta'ala bagi 10 juta ringgit. Contoh, 10 juta ringgit, duit yang akan kita tengok di padang mahsyar dengan mata kasar kita, nama dia pahala. Mata wang tu nama dia pahala. Siapa bagi makan buka puasa satu orang, Allah Ta'ala bagi 10 juta dekat dia, tanpa dikurang sesin pun. Ni Nabi sebut, bukan saya. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tak dikurang sesin pun daripada pahalanya. Sahabat-sahabat hak miskin tanya, ya Rasulullah, ni hak miskin, ya Rasulullah, kami susah. Ya Rasulullah, kami buka puasa ayak dengan buah kurma. Kalau kami kongsikan kurma tu dengan orang lain, apakah yang tu pun boleh wahai pesuruh Allah? Nabi kata, ya, walau syurbata ma', walaupun seteguk air yang kamu bagi seorang buka puasa. Orang susah tak boleh buat alasan. Tak boleh buat alasan. Hari ni banyak masjid buat buka puasa. Tuan-tuan cari 50 masjid sebelum Ramadan, pi bubuh dalam tabung depa asing. Alhamdulillah, tadi saya mai pun singgah semayang di masjid hak ada nasi bambu tu, Sungai Kelah ke apa tau, kat Perak kan.
Bila nak keluar tu, saya kata masjid ni mesti ada tabung untuk buka puasa, mesti ada. Bila saya nak keluar, saya tengok ada sungguh tabung berbuka puasa, tuan-tuan bubuh. Ikut kemampuan yang Allah tahu kemampuan tiap-tiap orang daripada kita. Allah Ta'ala tahu. Ketika mana satu orang susah, dia boleh masuk RM1 saja dalam tabung berbuka puasa, insya-Allah sama dengan 10,000 yang seorang kaya masuk dalam tabung tu, insya-Allah. Sebab Tuhan tahu dalam bank dia ada 100. Hak orang kaya tadi dalam bank dia ada 1 juta. Sebab tu dia masuk 10,000. Hak miskin ni dalam bank dia ada 100, dia buat keluar RM1. Cari 50 masjid, pi tengok tabung hak buka puasa tu, tuan-tuan pi bubuh, tuan-tuan niat, wahai Allah, yang ni saja kemampuan aku untuk semua ahli qaryah masjid ni buka puasa. Subhanallah. Kalau RM1 hak kita bagi itu dikongsi selama 30 hari, walaupun sebiji gula yang dibancuh ketika tu, cukup. Jadi saya rasa setakat tu saja pada malam ni. Semoga kita semua mendapat iktibar. Saya mohon maaf bahasa orang utara ni kasar kan, saya minta maaf banyak. Macam itulah, tak boleh nak kontrol dah. Walaupun rakaman TV kan, tapi bahasa macam tu jugalah. Dia tak boleh ubah dah. Datuk Patun pun duduk di sini, duduk sembang tak sat macam tu, lagi pekat pada saya lagi. Duduk tengok TV pun Datuk cakap pekat situlah. Jadi tuan-tuan sekalian, semoga kita berhimpun hak malam ni, hak kita berjumpa ni, kita berjumpa pula satu hari nanti dalam syurga Firdaus, insya-Allah. Dan Allah SWT sentiasa beri taufik untuk kita melakukan ibadah dan mendapat keredaannya. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada Datuk Rizalman sudi jemput saya untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.